أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين. Muslimin muslimat, hadirin hadirat sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam siri kuliah subuh bulanan, dan kuliah saya di sini dui bulanan. Hari ini subuh 26 Zulhijjah 1436 Hijrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemampuan dan kekuatan untuk terus mengambil iktibar daripada peristiwa-peristiwa yang baik pada bulan ini. Ambil gambar. Okey, saya meraihkan orang yang ambil gambar. Orang cantik, tapi ambil gambar tak apa cantik, jadi buruk reputasi. Bulan-bulan yang baik ni, bulan Zulhijjah, bulan pengorbanan, bulan ketakwaan, bulan untuk menzahirkan keikhlasan Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan bermaksud bulan ni saja kita kena berkorban, bulan ni saja kita perlu ikhlas, bulan ni saja kita perlu bertakwa. Serupa juga macam bulan Ramadan. Ramadan kita kenali sebagai bulan tarbiyah, bulan didikan, bulan puasa. Tapi tak semestinya bulan Ramadan saja kita berpuasa. Ada hari-hari tertentu yang disunat muakkadahkan ataupun disunatkan untuk kita berpuasa. Contoh 9 hari daripada bulan Zulhijjah 1 sampai 9. 10 Muharram dipanggil sebagai puasa Ashura, kan? Jadi maknanya ada bulan-bulan lain juga, tapi mengambil kesempatan beratnya bulan tersebut dalam sesuatu ibadah. Bulan puasa, bulan Ramadan kenal dengan beratnya ibadah puasa. Bulan Zulhijjah terkenal dengan bulan pengorbanan, bulan menyembelih haiwan korban. Jadi mood tu kita ambil untuk tahun-tahun, untuk bulan-bulan yang seterusnya. Okey. Sambungan kitab Talbisul Iblis, Belitan Iblis. Bukan surat berapa cikgu? 5. Baru masuk bab yang kedua. Allahu Rabbi. Saya ponting ke tuan-tuan ada ponting ni? Lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal yang kedua daripada kitab Talbisul Iblis Ibnu Jauzi, mengecam bid'ah dan para pelaku bid'ah. Mengecam bid'ah dan para pelaku bid'ah. Tahu ke benda bid'ah tak bid'ah ni? Bid'ah ni sesuatu perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW dalam urusan agama. Setengah ulama meriwayatkan begitu tafsirannya. Saya ulang lagi sekali. Bid'ah ini ialah sesuatu perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi ataupun Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam urusan agama. Dia ada benda yang dalam bukan urusan agama, tapi sebenarnya apa saja benda yang kita buat tertakluk dengan hukum hakam syarak, tu tak dapat dinafikan. Makan, walaupun dia tak masuk langsung kepada urusan agama, tak direct macam sembahyang lah. Perbuatan sembahyang dengan perbuatan makan, mana yang direct dengan agama? Sembahyang lah. Sembahyang tu memang direct ibadah, salat. Manakala sembahyang, manakala makan tu perbuatannya harus, hukumnya harus makan. Tapi di sebalik makan ada pula adab makan, ada pula hukum makanan yang kita makan, ada pula perkara hukum hakam masa kita makan dan sebagainya. Ketika itulah baru datang di sebalik perbuatan tersebut hukum hakamnya. Tapi dalam bab-bab yang kita nak cerita ni, benda yang Nabi SAW tak buat dalam ibadah, tapi mungkin benda-benda lain, urusan-urusan keduniaan, yang Nabi tak buat tapi semestinya kita buat, kerana berbezanya aliran zaman dan masa. Okey. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa fihi fa huwa radd."
Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam urusan agama kami, maknanya akan macam kita kata tadi, benda yang Nabi tak buat di sisi agama, maknanya di sisi hukum syarak, di sisi ibadah. Maknanya Nabi kata barang siapa buat suatu benda yang baru dalam urusan agama, benda yang Nabi dulu tak pernah buat, ataupun ajaran-ajaran yang Nabi SAW tak pernah cerita pada para sahabat, dan tidak pula diriwayatkan oleh para sahabat tu, oleh ulama-ulama yang saleh, para salafus saleh, maknanya benda tu tak pernah wujud pada zaman Nabi, ajaran tu pun bukan daripada ajaran agama Islam. Maknanya Nabi kata orang yang pandai mereka benda-benda yang baru, ajaran-ajaran yang baru, pahaman-pahaman yang baru, ideologi-ideologi yang baru, izm-izm yang baru, apa Nabi kata? Fahuwa radd. Yang Nabi tak tahu menau tentangnya, agama tak tahu menau tentangnya, fahuwa radd. Maka ajaran, ideologi, pahaman ditolak. Semua sekali perkara yang berkaitan dengan direct dengan agama. Dengan syarat perbuatan itu tidak dikenali oleh Nabi. Pertama. Yang kedua, tidak dikenali oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Dan yang ketiga, tidak pula dikenali oleh para ulama dan salafus salih, orang-orang saleh. Tak dikenali. Maknanya perbuatan itu tak familiar dengan agama, tak familiar dengan urusan ibadah umat Islam. Maka perbuatan-perbuatan tersebut ditolak. Manakala ada setengah-setengah perkara dan perbuatan yang ada nasnya, yang ada sandarannya, yang ada periwayatannya oleh para ulama, perkara tersebut dinilai harus sunat dan seumpamanya. Contoh, banyaklah benda-benda saya rasa dalam kebiasaan adat istiadat orang Melayu pun saya rasa dah mungkin terbiasa kot benda-benda tu. Tapi mungkin sekarang dah lama sedikit, sebanyak adat-adat yang lebih mirip kepada Melayu tu mungkin dah sedikit sebanyak dah terhapus. Dulu orang kata kalau orang mengandung ni dia kena ada belenggang perut. Contoh, cikgu sebab belenggang perut? Tak sebab. Saya tiap-tiap hari belenggang perut. Belenggang perut ni untuk orang mengandung je. Betul? Masa haji dia tak ada. Mana lama lagi sebelum tu? Ya ke? Lenggang perut. Dia adat antara benda adat istiadat baru. Taklah pada yang orang dulu-dulu. Perbuatan yang Nabi SAW tak buat, para sahabat tak buat. Ada pula di situ unsur-unsur ataupun anasir-anasir khurafat. Saya pun tak berapa nak kaji bab melenggang perut, dia tak tahu apa benda dia buat. Tapi nama perbuatan tu melenggang perut. Mungkin orang-orang lama tahulah kot. Haji, tak tahu melenggang perut? Biasa dengar melenggang perut? Tak dengar. Saya ni duduk di planet mana semua? Ya ke tuan-tuan ni? Tak percaya. Sama ada saya ni salah planet ataupun tuan-tuan ni moden lah. Tak berasal pada kampung, lahir di KLCC. Tak kuasa begitu sekali. Memang semua saksi tak ada yang tahu Islam dengan perut. Takkan saya tahu, seorang tahu. Perempuan ada orang perempuan? Ada dengan perut? Ada dah. Ada lah. Ada saksi nyata je. Orang yang lain mendengar, tak tahu, blur. Betul lah tu. Yelah kat kampung dia tak jadi dekat Bukit Bintang. Dia tak jadi dekat depan pavilion, tak jadi. Melenggang perut dia di kampung. Orang puan familiar tak dengan perbuatan melenggang perut ni? Tak familiar. Dia tak familiar dengan tak buat lain tuan-tuan. Maksudnya perempuan mungkin saya tak kata perempuan buat, tapi pernah dengar tak perbuatan tersebut? Dia gitu. Kena tukar soalan rupanya baru diangguk. Biasa orang mengandung lah. Tahu orang kampung dulu-dulu. Oh, anak sulung. Kita tahu dah lah. Maknanya kita akan setiap anak bukan? Anak sulung saja. Kalau boleh berkongsi, apa tujuan dia belenggang perut tu? Sekadar tu je tahu.
Biasa buat. Astagfirullah. Ha? Ikut orang dulu-dulu. Faham. Betul tu. Kita pun tak salah ketua haji kita ni. Zaman tu zaman yang berbeza. Kadang-kadang usah kata orang dulu lah tuan-tuan. Usah kata orang dulu lah. Orang sekarang pun kalau tak ada ilmu pengetahuan, bedal juga. Contoh orang sekarang yang memang orang duk rajin buat, tanam uri. Uri. Betul sebut kan? Uri ke uri? Uri lah kan? Macam uri tu memang sentiasa ada. Setengah-setengah ada. Boleh jadi bergaduh. Kalau orang nak sulung mesti buat begini-begini. Biasa. Orang sekarang orang muda-muda. Batch saya, batch Syekh Razli, rakan-rakan seangkatan muda-muda dia tahu bab-bab begitu. Dia tahu dapat baby nak belah lah. Dia tak tahu tak. Setengah orang pemuda ni, suami ni, isteri dah beranak, dia tak terfikir ke uri tu. Dia kekeli anak nak balik tak? Pak mentua tanya ataupun pak dia tanya, uri kamu nak tanam di mana? Kebik uri. Tak ada tanam-tanam, saya ada anak saya hidup lagi ni. Dia kat uri tu anak dia. Ni lahir buah keluar lepas budak dia keluar ni. Baru fikir, ada hospital bagi dalam beg plastik, saya buang lah dekat tu. Pergi ambil balik. Keluar pergi ambil balik. Ambil plastik tu, mana basuh. Ada orang biasa buat orang asam limau. Ada lagi orang biasa buat apa namanya, buah daun kari, masak kari. Dia tak kaya, apa nama, buah daun kesuk, masak asam pedas. Buah pensil, paku, biasa tak? Tak kata tuan-tuan buat biasa buat, biasa dengar tak? Mana hak benda tu sekarang sedang berlaku tuan-tuan, walaupun di zaman moden ini. Benda tu yang dikatakan sebagai perbuatan yang bid'ah. Yang pelik-pelik ni pula, dia kata wirid lepas mayang tu bid'ah. Tu hak pelik. Yang maksud dikategorikan oleh para ulama radhiyallahu alaihim ajma'in, benda yang kata pelik tu tanam, benda yang baru dalam agama, yang tak diajar dalam agama. Kita diajar beri nama anak tu dengan nama-nama yang baik. Itu yang Nabi suruh. Beri nama dalam tempoh 7 hari, isytihar hari ke-7 sebagai contoh yang afdal. Sebab masa tu juga kita disunatkan untuk melaksanakan perbuatan ataupun ibadah akikah. Kita letak nama, panggil orang, buat kenduri, masak. Perempuan kambing 1 ekor, tu yang disunatkan oleh Nabi. Laki-laki kambing 2 ekor. Sambil kita isytihar, ni nama anak kita, beri nama anak kita masa tu. Tu kita tak buat. Kita sibuk nak buat benda-benda lain yang tak ada kena-mengena dengan urusan agama. Beri tahnik anak dengan orang-orang yang soleh, itu kita terlepas pandang. Tapi hak pakaikan tangan anak dengan benang hitam, hak tu kita cari. Tu hak bid'ah tu. Macam-macam. Kahwin ada pula benda-benda yang unsur-unsur khurafat dalam perkahwinan. Jadi akhirnya manusia ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, umat Islam khususnya, sentiasa terdedah dengan perbuatan-perbuatan, perkara-perkara yang sebenarnya dia tak tahu daripada mana asal usul ni. Beri nama anak, beri akikah, tahnik dengan orang yang baik-baik, itu dah tentu daripada hadis-hadis yang sahih. Tapi beri pakai anak benang hitam, lilit pula di leher, lilit pula di pinggang, macam-macam. Tu daripada mana asal usulnya tu? Bersandarkan dengan apa? Kahwin dengan kode kepangnya, dengan bersilatnya, dengan apa namanya, macam-macam lah perbuatan-perbuatan. Tabur beras. Hak kahwin tu manusia, bukannya ayam. Kalau hak pengantin tu ayam, boleh awak tabur beras.
Banyak perbuatan-perbuatan, tuan-tuan dan puan, Islam dia tidak menghalang adat. Adat biasa didatang dengan bangsa dan budaya. Islam tak pernah larang. Selagi mana adat itu kalau tidak bertepatan dengan syarak pun, masih ada penilaian di sisi hukumnya, harus di sisi syarak, boleh. Tak ada masalah. Sebagai contoh, benda yang adat kita Melayu yang dinilai harus di sisi syarak, benda contoh masa kahwin. Apa rasa perbuatan-perbuatan yang nampaknya harus, yang biasa orang Melayu buat di sisi adatnya dan dinilai boleh oleh agama? Beri hadiah, hantaran. Nampak? Kalau ikut Nabi suruh, beri mas kahwin je, duit. Tapi hak kita beri sampai 11 dulang, 13 dulang tu, ada Nabi sebut 13 dulang? Tak ada sebut. Tapi kita nak beri sebagai hadiah pada pasangan kita, boleh tak? Boleh. Tuan-tuan nak usah kata nak beri dulang, nak beri talam pun boleh, mangkuk tingkat pun boleh. Hak tak boleh ni mangkuk ayun tu saja. Nampak tak? Tadi tak ada masalah. Nak buat kenduri 40 hari 40 malam, memang kita ada duit nak jaga fakir miskin, anak yatim, golongan du'afa, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tak ada hal sikit pun. Yang tak bolehnya jadi membazir, yang tak bolehnya jadi riak dan sebagainya, jadi sombong, jadi takabur pada majlis tu. Yang tak bolehnya perbuatan-perbuatan lara dalam majlis perkahwinan. Orang duk azan zuhur dah, kita duk pasang lagi lagu dangdut, speaker, gedung gedang. Itu jenis perbuatan-perbuatan ataupun perkara-perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyatakan sebagai perbuatan tersebut bid'ah, yang ditambah-tambah, yang ditokok-tambah oleh orang-orang sekarang, bahkan mungkin sebahagian orang-orang terdahulu. Manakala di sisi ibadah pula, boleh jadi tengok juga perbuatan dalam ibadah pun. Kadang-kadang orang Melayu pun banyak suka menambah-nambah. Kita nak kena tengok. Kalau kita baca hadis ni tanpa bimbingan guru, tanpa bimbingan pakar muhaddithin, kita akan tengok semua benda baru ni, ibadah baru, kita nampak bid'ah, tak boleh berlaku. Tapi ada benda yang sebenarnya diriwayatkan oleh para ulama, harus lagi, boleh lagi, tak ada masalah. Contoh dalam isu berwirid beramai-ramai, ni boleh dikatakan kebanyakan surau masjid di Malaysia buat. Tidak dinafikan, ini dengar baik tuan-tuan, tidak dinafikan, tidak ada satu nas pun yang menyatakan, nas yang betul-betul kuat dan sahih lah maknanya, yang menyatakan Nabi SAW zikir secara berjemaah kuat-kuat dalam masjid, dalam surau. Tak ada. Kalau tuan tanya saya, Ustaz, ada tak hadis ataupun nas yang sahih, yang kuat, maksudnya sahih tu kuat, mengatakan Nabi SAW zikir, wirid dengan zikir dan wirid yang kuat selepas sembahyang? Contoh macam mana? Habis dia beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kuat-kuat, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udus salam. Kuat-kuat gitu. Siap berlagu lagi pula sebagai contoh, Subhanallah, 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 Subhanallah. Tuan-tuan tanya, tak ada nas yang kuat, yang sahih. Tapi para ulama, khusus di kalangan ulama Imam Asy-Syafi'i, yang kita panggil golongan Syafi'iyah, Imam An-Nawawi sebagai contoh, meletakkan hukum dan ijtihad yang berbeza. Ini antara perbezaan orang yang ekstrim dengan orang yang tidak ekstrim. Perbezaannya di situ. Apabila golongan-golongan yang ekstrim ini hanya mengambil Quran dan Sunnah sahaja, sedangkan sumber hukum Islam itu ada 4. Pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga ijma' ulama', yang keempat qiyas. Golongan yang ekstrim, dua je, kami ikut Quran dengan Sunnah je, hak lain kami tak boleh.
korak dia kata. Nah, kami benda dua ni je. Kalau Quran dan hadis kata tak ada sudah. Sedangkan kita masih berpegang dan kena berpegang juga dengan ijma' ulama. Menurut Imam Asy-Syafi'i dan jumhur imam-imam mazhab yang lain, menolak perkara yang sudah diijma'kan oleh para ulama boleh kafir. Faham tak faham? Kita faham kita tolak Quran saja boleh kafir, betul? Kita faham kita tolak hadis saja boleh kafir, betul? Menurut jumhur ulama, menolak ijtihad ulama yang sudah diijma'kan oleh para ulama boleh dikafir. Faham tak benda yang dah diijma'kan oleh ulama? Ijma' ni makna dah disepakati oleh seluruh ulama ahli sunnah wal jamaah. Contoh saya beri ya. Katalah ulama yang bersidang tu ada 10 orang. 10 orang ulama yang bersidang. Ulama yang muktabar daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah, lurus perjalanan hidupnya. Betul fatwa ni, betul ijtihad ni. Maka mereka mengatakan, contoh dadah itu haram. Contoh, zaman Nabi ada tak dadah? Heroin ada? Tak ada. Ada agak benda yang mabuk tu. Tapi ulama pun dia kaji, dah dadah ni zaman Nabi, marijuana, ekstasi, ais, syabu. Ada tak zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq namanya syabu? Ada? Mana ada? Tu dadah sintetik, dadah baru kot. Nah, hak jenis hak tradisional, hak jenis ganja, daun ketung. Nah, itu yang tradisional. Hak baru-baru, hak proses buat pil, buat apa ni, hak nama yang pelik-pelik, hak sedap-sedap nama tu. Nah,